亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次在网上见面。很多人担心2023年将会是辛苦的一年，但是圣经告诉我们，纵然如此，我们的上帝是在旷野开道路的上帝，他能够在沙漠开江河。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi di dalam online ini. Dan banyak orang mengkhawatirkan tahun 2023 akan adalah menjadi tahun yang banyak kesulitan, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita dapat membuka jalan di padang gurun dan Dia bisa membuka sungai di padang pasir. Mari kita angkat satu puji-pujian, buku edisi nomor yang ketiga, nomor 97. 我们来唱第三季的诗歌本97首，上帝在旷野能够开道路，在沙漠能够开江河。神要开道路，在旷野无路之处，谁未看见他已看顾，他要为我开路，他使我引导，领我靠近他怀抱，爱和力量热热帮助，他要开道路，他要开道路，神要开道路，在旷野无路之处，谁未看见他已看顾，他要为我开路，他使我引导，领我靠近他怀抱，爱和力量热热帮助，他要开道路，他要开道路，他必在旷野里开道路，引领我，在沙漠中开江河供应我，天地将要废弃，他的话语永长存，在今日他要做新事，神要开道路，在旷野无路之处，谁未看见他已看顾，他要为我开路，他使我引导，领我靠近他怀抱，爱和力量热热帮助，他要开道路，他要开道路。我们一同翻开圣经马可福音第3章13节到15节. Kita buka kitab Injil Markus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 15. Saya bacakan terlebih dahulu di dalam bahasa Mandarin. 马可福音第3章13节到15节。耶稣上了高山，随自己的意思叫人来，他们便来到他那里，他就设立12个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并且给他们权柄赶鬼。Injil Markus pasal yang ke-3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya.
ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Mari kita masuk ke dalam doa. 我们同心祷告。亲爱的天父，求主你借着这几节的圣经，让我们明白你的心意，使我们晓得我们要侍奉你，我们应该先做怎么样的准备。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, kiranya Engkau bicara kepada kami melalui beberapa ayat yang barusan kami baca, supaya kami mengerti mau melayani Tuhan harus bagaimana memperlengkapi diri kami. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 有一个小孩子，他在河边看一个老人钓鱼。不久呢，这个老人的鱼篓满了鱼。老人看见小孩子很可爱，就要把整篓的鱼送给小孩。可是这个小孩摇头，他说：“我想要你手中的钓鱼的鱼竿，因为这一篓的鱼啊，不久就会吃完它。可是如果我有钓鱼的鱼竿，我就可以永远吃鱼了。”这小孩子非常聪明，但是有一件事他忽略了，就是说，假如他有了鱼竿，可是没有钓鱼的技巧技能，他也钓不到。纵然得到了，那也是碰巧。这就让我记得多年前了我有一个朋友带我去钓鱼，我也从来没有钓过鱼，也从来没有拿过鱼竿，所以偶尔就钓到了一些，我就高兴得不得了。那时候呢，有一个人跟我们同时钓鱼，他那个鱼竿也不是特别的鱼竿，就是一个柱而已。那么那个人呢，他就钓到了一个很大很大的鱼，很重，所以他就很兴奋，他就马上把那个钓鱼的鱼竿拉上去，一拉呢，因为那也不是真是钓鱼的鱼竿，所以那个钓竿就断了。那后来那边的人就告诉我们说，你如果拿到这个，你觉得这个鱼很大很重，你不能够把它把这个鱼竿就吊上去，你要拉它，慢慢的拉，拉到很近的时候呢，差不多要上岸，你才是用力的拉上去。Saudara sekalian, ada seorang anak kecil, dia melihat ada seorang kakek mancing ikan, ya di kali. Tidak lama keranjang ikan itu penuh ikan. Nah, si orang tua ini melihat anak kecil ini lucu, manis. Jadi setelah habis mancing ikan, dia mau kasih semua yang ada di keranjang ikan itu mau dikasih kepada anak itu. Tapi anak itu pinter, dia bilang dia tidak mau. Karena sekeranjang ikan itu nggak lama dimakan juga habis. Dia bilang saya mau pancingan yang ada di tangan bapak begitu. Anak ini pinter ya. Nah, tapi ada satu hal dia lalai. Ya apa? Walaupun dia punya pancingan ikan, tetapi kalau dia tidak ada teknik untuk memancing, tidak ada keterampilan, maka ada pancingan ikan pun dia tidak bisa mendapatkan ikan, saudara. Nah, hal ini mengingatkan saya, ada kali kurang lebih 20 tahun, hampir 20 tahun yang lalu, saya diajak sama teman ke Empang untuk mancing. Seumur hidup saya belum pernah mancing, saudara. Nah, jadi memang saya nggak bisa, tapi kadang-kadang kebetulan dapat, saya girangnya setengah mati. Nah, pada waktu itu ada satu bapak-bapak, dia juga mancing. Kami ini mancing bukan pakai pancingan, saudara, pakai kayu bambu aja seperti itu loh. Nah, si bapak ini dapat ikan berat, gede rupanya, dia kesenangan, dia langsung dikedut begitu, dia naikin, patahlah itu pancingannya. Nah, di situ ada orang lihat, dia bilang nggak boleh kalau dapat ikan, apalagi yang berat nggak boleh langsung pakai pancingan pun, nggak boleh diangkat dikedut begitu. Apalagi itu bukan pancingan resmi. Jadi mesti bagaimana? Dia bilang harus ditarik, pelan-pelan ditarik, bukan dikedut, diangkat begitu. Ditarik pelan-pelan. Nah, udah mau sampai darat dia tarik kencang.
Nah ikan itu kan keseret seperti itu. 那我们行在真理的道上，假如只有聪明，那是不够的。我们还需要有多方面的训练装备啊，我们才能够很好的服侍主，有果效的服侍主，才会才会这个生命成熟，结出美好的果子。Saudara sekalian, jikalau kita ada sedikit kepintaran, kita tetap tidak begitu memandai ya kalau kita mau melayani Tuhan. Ada kepintaran, tetapi kita harus ada pembinaan, dibina, diperlengkapi, maka pelayanan kita baru bisa berhasil, ya. Hidup kita menjadi matang, dewasa, dan kita bisa menghasilkan buah-buah di dalam pelayanan kehidupan kita. 有关于训练与装备，圣经有不少这样的教训。Saudara, tentang pembinaan, memperlengkapi diri, di dalam Alkitab banyak sekali ajaran-ajaran seperti itu. Di kitab Perjanjian Lama, di kitab Perjanjian Baru ada. 所以我们先举一个例子， kita ambil satu contoh， 就是刚才读的马可福音我们看见耶稣基督设立12个门徒。 Contoh yang pertama dari Alkitab seperti apa yang kita sudah baca tadi, Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 15. Kita melihat di sana bahwa Tuhan Yesus memilih 12 orang ya untuk menjadi muridnya. 他是怎么样选呢？为什么耶稣要选门徒呢？然后耶稣怎么样装备他们呢？圣经说，耶稣设立12个门徒，要他们常常和自己同在。 也要以后要差派他们去传道，并且给他们权柄赶鬼。 Saudara, Alkitab berkata tadi yang kita baca bahwa Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk menyertai dia. Yesus panggil murid-murid supaya murid-murid menyertainya. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan supaya muridnya senantiasa bersama-sama, sering-sering bersama-sama dengan dia, ya, untuk nanti diutus menginjil, untuk juga diutus untuk khotbah, mengajar, ya kan, menyembuhkan orang sakit dan juga mengusir roh-roh jahat. 耶稣基督的门徒多半是渔夫有的他们的职业是税吏，好像马太是收税的。那么这些渔夫呢，这些税吏他们蒙召以后要往各处去传道，医病赶鬼，这是他们从来没有做过的。所以耶稣基督呢，拣选他们要做传福音救灵魂的工作的施工，他们从来没有做过。所以呢，耶稣要训练他们。耶稣用了大概3年半的时间装备他们。Saudara sekalian, Yesus memanggil murid-murid. Nah, kebanyakan murid Tuhan Yesus adalah nelayan, ya, tukang tangkap ikan. Dan ada juga yang profesinya pemungut cukai seperti Matius. Nah, saudara, orang-orang ini ya tadinya yang nelayan, tukang tangkap ikan, dan juga tukang pemungut cukai, saudara, mereka belum pernah mengabarkan Injil, belum pernah menyelamatkan jiwa-jiwa, bekerja bersama dengan Tuhan, tetapi mereka dipanggil untuk melakukan pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, bagaimana saudara, Tuhan Yesus memanggil mereka dan Tuhan Yesus memperlengkapi mereka, dipanggil dan diperlengkapi, di training ya selama kira-kira 3,5 tahun. Nah, Yesus itu 怎么样装备他们呢？ Bagaimana Tuhan Yesus memperlengkapi mereka? 圣经告诉我们说，耶稣基督要他们常常和自己同在。 Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus memanggil mereka dan Yesus ingin mereka supaya sering-sering ya bersama-sama dengan dia, beserta, supaya murid-murid bersama-sama beserta dengan dia. 那么这样呢，门徒呢，一方面可以看耶稣怎么样传道，耶稣怎么样服侍。 他们一边看，他们一边学，有不懂的，他们就可以马上问耶稣。所以呢，他们是与耶稣同住在一起。有一次，耶稣他有12个门徒，耶稣带3个门徒上山，
那么下山的时候，有人就向耶稣投诉，投诉什么呢？那个人说：我的儿子被哑巴鬼所附着，我去找你的门徒啊，可是你的门徒没有办法把鬼赶出去啊，为什么呢？所以主耶稣还没有处理这个事情以前，耶稣就对那个人说，耶稣也对他的门徒说，像那一类的鬼呢，耶稣说这一类的鬼如果不祷告不禁食就不能出来。所以耶稣选举门徒，召门徒让门徒跟他一同去传福音，一起来看耶稣怎么传福音，耶稣怎么医病，耶稣怎么赶鬼，让门徒看见，门徒就可以学习。所以要常常在一起，常常在一起。Saudara, bagaimana Tuhan Yesus memperlengkapi murid-muridnya? Ya, Alkitab berkata Yesus mau murid-muridnya ini sering-sering bersama-sama dengan dia. Jadi bisa sambil melihat bagaimana Yesus memberitakan Injil, bagaimana Yesus khotbah, bagaimana Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang, murid melihat dan belajar. Ya. Nah, jadi ada satu kali Yesus ada 12 murid, dia bawa 3 murid naik ke gunung. Setelah mereka turun dari gunung, ada orang datang mencari Tuhan Yesus, komplain. Dia bilang, anak saya dirasuk setan yang setan bisu, setan gagu. Dan saya cari murid Rabi, murid engkau, tapi murid engkau nggak bisa mengusir setan. Bagaimana itu? Nah, jadi sebelum Yesus menanganyakan hal ini, sebelum Yesus mengusir setan, Yesus beritahu kepada Bapa itu dan juga beritahu kepada murid-muridnya. Yesus berkata, setan yang jenis seperti ini tidak bisa diusir begitu saja. Ya, bukan hanya doa tetapi harus berdoa dan berpuasa. Fokus, doa, puasa, minta kekuatan dari Tuhan. Butuh waktu. Nah, jadi demikianlah. Murid-murid tahu, kalau mau usir setan seperti itu. Ada setan-setan bandel ya, nggak bisa sekali diusir, ditengking dia pergi. Harus berdoa dan berpuasa. 当耶稣基督用5饼2鱼喂饱5000个男人的时候呢，怎么样呢？耶稣基督5000个男人还有妇女还有小孩呢，大概差不多有1万人左右。那么耶稣还没有行神迹以前，耶稣先吩咐他的门徒，他说你叫众人先坐下，坐到好好的，不要乱的。那我们要工作，我们要先做好，要叫那些人一排一排的坐下，有的一排100人，有的一排50人，他们坐好了以后他们很整齐之后，然后耶稣就把5个饼2条鱼拨开祝谢祷告，然后就交给门徒，让门徒帮助他分发这些5饼2鱼，就这样神迹发生了。然后呢，还剩下12个篮子，剩下之后怎么样丢掉吗？不，耶稣基督也教导门徒说不要浪费上帝的恩典。然后耶稣基督叫门徒把剩下来的收拾起来，一共有12个篮子。所以神的恩典不可以糟蹋，不可以浪费，以后还可以再用。Saudara, ada satu kali Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dicampur seluruhnya kira-kira bisa kurang lebih ada 10.000. Nah, saudara, waktu itu mereka cuma ada 5 roti 2 ikan. Bagaimana mengenyangkan 5.000 orang? Saudara, sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizat, Tuhan Yesus mengajar, melatih murid-muridnya, kalau mau bekerja harus apa? Harus ditata dulu ya, harus ada ruang kerja yang baik ya, suasana yang kondusif. Maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau suruh orang banyak ini duduk satu baris. Ada yang satu baris 100 orang, ada yang satu baris 50 orang. Mereka sudah duduk manis-manis, sudah teratur, rapi, ditata. Maka Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur, ya, memberkati roti dan ikan itu, lalu dia memberikan kepada murid dan murid meneruskan kepada orang banyak itu. Terjadilah mujizat. 5.000 orang laki-laki beserta juga tambah ada wanita, ada anak-anak. Mereka semua sudah kenyang, bukan saja kenyang, bahkan masih ada lebih. Berapa lebihnya? Tuhan Yesus bilang lebih itu jangan mentang-mentang, ini nggak beli ya, ini mujizat, sembarangan dibuang. Tuhan Yesus mendidik lagi, mengajar lagi. Kepada murid-muridnya juga mengajar kepada orang banyak. Berkat Tuhan tidak boleh disia-siakan.
tidak boleh dibuang-buang. Itu berkat, itu anugerah. Jadi sisanya Tuhan Yesus berkata, kamu harus dikumpulkan. Kau taunya ada 12 bakul. Nah, itu kan masih bisa dipakai lagi, masih bisa dimakan lagi. Tuhan Yesus demikianlah mengajar, melatih murid-muridnya bagaimana bekerja, bagaimana melayani, bagaimana memperlakukan berkat anugerah yang Tuhan berikan, tidak boleh disia-siakan。耶稣基督被钉十字架以后，他死了，他复活升天，然后呢，他升天之后，这个传福音的这个重大的任务就交给12个门徒。3年半的时间，12个门徒已经装备好了，他们懂得怎么样传道，他们懂得怎么样教导，懂得怎么样医病，懂得怎么样赶鬼，懂得怎么样建立教会，因为已经受过训练。Saudara, setelah Yesus dipantik di kayu salib, dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan dia selama dia bangkit 40 hari dia menyatakan tubuh kebangkitan kepada murid-muridnya untuk meyakinkan murid-muridnya, membina mereka, dan kemudian 40 hari kemudian dia diangkat pulang ke surga. Nah, saudara, pada waktu itu setelah Yesus kembali ke surga, sebelum dia datang nanti pada kali yang kedua, maka tugas berat pemberitaan Injil diserahkan kepada 12 rasul itu. 3,5 tahun mereka dilatih, digembleng, diperlengkapi, mereka sudah siap. Dan mereka tahu bagaimana memberitakan kabar baik kepada Tuhan, kabar baik dari Tuhan, kabar keselamatan, kabar penebusan. Mereka juga tahu bagaimana menginjil, bagaimana mengajar, mendidik, bagaimana menyembuhkan orang sakit, bagaimana berdoa untuk mengusir setan, dan bagaimana mendirikan jemaat, bagaimana mendirikan gereja. Itu contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua yang saya ambil, 第二个例子是什么呢？这个侍奉要先受到装备的例子，我要从旧约的撒母耳记来撒母耳这个人物来做一个例子，看神怎么样装备他。Contoh yang kedua yaitu saya mau mengambil contoh dari Samuel. Ini satu legenda. Tempo hari saya pernah juga di dalam khotbah, tapi di dalam tema penekanan yang berbeda ya. Saya pernah belum lama ya mengkhotbahkan tentang Samuel. Nah, kali ini penekanannya saya mau mengatakan bahwa bagaimana Samuel diperlengkapi ya, bagaimana Samuel diperlengkapi. Nah, Samuel 的母亲汉娜，她本来是不能够生育的一个女人，所以她的丈夫呢就再娶第二个太太第二任的太太，因为没有孩子，没有儿子。这是怎么样呢？这是当时他们的风俗。那弟兄姐妹，圣经记载这一件事情呢，就是说丈夫一个男人结婚了，太太不能够生孩子，他就再娶。圣经记载这一件事情，你不要误解，并不是说圣经提倡一个男人如果结婚没有孩子，他就可以再娶。圣经并不是这样的提倡，并不是这样提倡。不过这是当时的风俗，这个事实，所以圣经就把这个事实就摆出来所以不是给我们做榜样的。那么我们看见这个汉娜的丈夫在结婚的时候呢，这个第二任的太太就看不起汉娜虽然丈夫很爱汉娜，可是他知道汉娜不能够生孩子，所以当丈夫不在家的时候，这个汉娜就百般的讽刺他欺负他，激动他所以因此呢，汉娜就把她的苦水就来到上帝的殿中，来到神的殿，他向神祷告，他向神许愿，他告诉上帝的仆人祭司以利说，我是在神的面前许愿，因为我没有孩子，如果神给我孩子，给我儿子，我许愿这个儿子以后我要奉献给上帝，让他一生一世在圣殿里面侍奉神。感谢上帝垂听汉娜的祷告，是给他一个儿子，头一个儿子就给他取名叫撒母耳。真的，汉娜是很守信的一个人，很信实的，他就把这个儿子撒母耳就奉献，他带到圣殿，在以利的手下受训练、受装备以后，好服侍上帝。
上帝眷顾，圣经说上帝眷顾汉娜。后来呢，汉娜在怀孕生下3个儿子，2个女儿。你看，所以汉娜总共有6个儿子，6个孩子，4个儿子，1个女儿。你看，我们在神的面前，我们守信用，上帝很喜欢一个守信用的人啊，一个守信用的人。Saudara sekalian, contoh yang kedua yang saya mau pakai ya, bagaimana orang yang mau melayani Tuhan harus diperlengkapi. Contohnya adalah Samuel. Saudara, beberapa waktu yang lalu di dalam khotbah saya pernah memakai Samuel sebagai contoh. Tapi kali ini penekanan saya adalah bagaimana Samuel sebelum melayani Tuhan dia diperlengkapi. Saudara, kita tahu mama Samuel, ibu Samuel, yaitu Hana. Dia adalah seorang ibu, seorang istri yang tidak bisa melahirkan anak. Dia mandul, katakan seperti itu. Sehingga suaminya walaupun mencintai, menyayangi dia, tapi karena tidak punya anak, dia menikah lagi. Nah, saudara sekalian, Alkitab mencatat hal ini bukannya mendorong laki-laki, suami-suami, atau mempromosikan, orang laki kalau menikah, istri tidak punya anak, dia boleh menikah lagi, menikah lagi sampai dapat punya anak. Alkitab tidak mendorong laki-laki yang tidak punya anak menikah lagi, ya. Alkitab nggak dorong itu. Alkitab juga nggak mempromosikan. Cuman Alkitab mencatat hal fakta pada waktu itu. Nah, saudara, sehingga Hana suaminya menikah lagi, dan istri yang kedua dia melihat, dia tahu walaupun suaminya mencintai Hana, tetapi ya bagaimana mencintai juga, buktinya dia menikahi saya karena kamu nggak punya anak. Maka waktu suami tidak ada di rumah, istri yang kedua yang nama Penina menjengkelkan, ya, membuat Hana menjadi jengkel, menyindir, ya, menekan Hana, sehingga Hana sangat menderita dan dia menangis. Dia datang ke rumah Tuhan, dia berdoa dan dia beritahu kepada hamba Tuhan Imam Eli, ya. Pada waktu itu dia bilang, hati saya ini penuh dengan kepahitan. Dia cerita, ya, dia bilang dia bernasar. Ya, dia bernasar, dia berjanji, komitmen di hadapan Tuhan, kalau Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki, nanti anak ini akan dipersembahkan menjadi hamba Tuhan seumur hidup, dia melayani Tuhan. Saudara, Tuhan dengar doa Hana. Hana adalah sungguh-sungguh orang yang bagaimana ya, dia orang yang pegang janji, saudara, dia komitmen, dan akhirnya Tuhan memberikan dia anak Samuel, ya, sampai cukup besar, anak itu bisa jalan, bisa mandiri, sudah tidak menyapi lagi, ya, tidak minum susu ibu, ASI ibu lagi, dia bawa ke rumah Tuhan. Nah, saudara, Tuhan sangat senang sekali. Alkitab berkata, ini Hana, ya, dia memberikan Samuel, ya, dia udah janji diberikan kepada Tuhan seumur hidup melayani Tuhan. Nah, nanti dia nggak punya anak dong, tidak peduli, dia sudah janji dan dia menepati janjinya, dan Tuhan sangat senang. Saudara tahu Alkitab mencatat apa? Alkitab berkata Tuhan mengindahkan Hana, sehingga Tuhan memberikan Hana mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Luar biasa, anugerah Tuhan, anugerah atas anugerah, grace upon grace, en sang chia en. Jadi Hana itu tadinya yang mandul punya 4 anak laki-laki, 2 perempuan, semua adalah 6. Tapi anak sulungnya dia sudah janji, dia mau memberikan kepada Tuhan. Nah, maka setelah anak ini sudah tidak menyapi lagi, dan Hana dia bawa Samuel datang ke rumah Tuhan. 所以汉娜每一年，圣经说汉娜每一年做一间小的外袍。每一年跟着丈夫在献年祭的时候，一年献上一个祭物的时候呢，就跟着丈夫来到圣殿，也顺便见他的孩子，带了一件新衣服给他。Saudara, Alkitab berkata, Hana setiap tahun bersama-sama dengan suaminya ke rumah Tuhan mempersembahkan korban persembahan tahunan, dan dia sekalian nengokin anak. Setahun sekali dia bikinin jubah kecil, ya, buat Samuel yang kecil. Demikian. 现在我们要看，那么上帝怎么样装备，呀？上帝怎么样装备萨姆尔呢？
Saudara, kita sekarang melihat bagaimana Samuel dilatih, diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Samuel 记上第2章第11节，下面2 Samuel pasal 1 Samuel 1 Samuel pasal 2 ayat 11。圣经说，那个孩子在祭司以利面前侍奉耶和华。1 Samuel pasal 2 ayat 11 berkata, anak itu yaitu Samuel menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli, di bawah pengawasan 就是在祭司的面前呀。第3章第1节 pasal 3 ayat 1， 童子撒母耳在以利面前侍奉耶和华。Pasal 3 ayat 1, Samuel yang muda itu, yang masih kecil, yang masih muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. 3章第9节，以利对撒母耳说：“你仍然去睡觉吧。如果上帝在唤醒你，你就说耶和华啊，请说，仆人静听。仆人静听。” Berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila Allah memanggil engkau lagi, katakanlah, bicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. 3章第15节 pasal 3 ayat 15， Samuel 就睡觉到天亮，像平常早上一起来他就开耶和华圣殿的门。Maka Samuel tidur, kemudian sampai pagi Alkitab berkata, kemudian setelah bangun tidur Samuel membuka pintu rumah Tuhan. Itu menjadi pekerjaannya. 所以呢，我们看见撒母耳是怎么样受训练呢？他是在祭司以利的面前侍奉，以利教他呀，怎么样早上要开门，晚上要关门，要点灯，要什么啊？都教他在以利的面前，由以利来监督。Jadi kita melihat bagaimana Samuel diperlengkapi, dia melayani Tuhan di hadapan, di depan Imam Eli, ya. Jadi Eli ajarin dia, ya, mesti bagaimana. Pagi-pagi buka pintu, malam-malam harus tutup pintu, ya. 有一次呢，晚上上帝要对撒母耳说话，撒母耳还年纪还小，还很轻啊，但是他从来没有听过上帝讲话，那是上帝第一次讲话。上帝叫他撒母耳，撒母耳，撒母耳以为以利叫他，所以他就起来到以利面前，你叫我吗？以利说我没有叫你，你睡觉吧。第二次上帝又叫他，他又以为以利起来，以利说我没有叫你，你睡觉吧。第3次上帝又叫撒母耳，撒母耳，撒母耳，撒母耳又到以利的面前。第3次，这个祭司以利突然间他醒过来了，他醒悟哦，他知道这个是上帝要对小撒母耳说话，所以他就教撒母耳怎么样回应上帝，这是一个训练。他就说，撒母耳，如果你在听那个声音，你就对上帝说，你就对上帝说什么呢？你就对上帝说，耶和华上帝啊，请你说话，我仆人静听。 Saudara, pada satu kali Tuhan mau bicara kepada Samuel. Samuel masih muda, masih anak-anak, saudara, ya. Dan dia belum pernah dengar suara Tuhan. Maka Tuhan mau bicara, Tuhan panggil dia Samuel, Samuel. Samuel kira ini anak kecil-kecil juga dipanggil, dia bangun loh, saudara. Dia pikir Eli panggil dia. Maka dia datang ke ranjang Eli, dia bilang, Bapak Eli panggil saya. Enggak, saya nggak panggil kamu, Gi, tidur, Gi. Kedua kali Tuhan panggil lagi, Samuel, Samuel. Samuel datang lagi ke hadapan Imam Eli. Eli bilang, saya nggak panggil, kamu tidur ya, tenang aja, kamu tidur, nak. Ketiga kali Tuhan panggil lagi, Samuel datang lagi ke hadapan Eli. Tiba-tiba Eli sadar, oh ini
pasti Tuhan mau bicara sama Samuel. Samuel pada waktu itu belum pernah dengar ngomongan Tuhan, belum pernah dengar Tuhan bicara dengan dia, itu pertama kali. Maka Eli ajar dia. Nah, Eli melatih dia nih, Eli memperlengkapi bagaimana melayani Tuhan, bagaimana dengar suara Tuhan. Eli bilang, kalau kamu dengar lagi, kamu berkata begini, bicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar. Jadi sejak itu, saudara, Samuel sudah ngerti bagaimana mendengar suara Tuhan dan bagaimana meresponi panggilan Tuhan. Ini penting untuk di kemudian hari. 后来 Samuel 长大了 Samuel 长大了 Samuel 开先知学校，他也是这样训练他的学生。他的学生在讲道的时候，在讲预言的时候，他站在那边，他站在他的先知门徒当中，监管他们，监督他们，使他们讲道说预言不随便乱说，由他来教导，由他来监督。Saudara sekalian, setelah Samuel menjadi dewasa, dia buka sekolah nabi, ya, dia buka sekolah nabi. Dan pasal 19 ayat 20 di sana berkata, pada waktu itu ada sekumpulan murid-murid, ya, murid-murid nabi. Mereka sedang bernubuat, mereka sedang berkhotbah. Firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata bahwa Samuel berdiri di tengah-tengah muridnya dan mengepalai mereka. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan a group of prophets prophesying. Dikatakan prophesying, and Samuel standing there as their leader. Jadi ada sekelompok nabi, ini murid-murid nabi. Kalau pakai sekarang mungkin mahasiswa teologi, STT teologi, ya. Mereka bernubuat, mereka berkhotbah, dan Samuel berdiri di tengah-tengah mereka untuk memantau mereka. Ya, jadi jangan khotbah salah, ya. Kamu mau bernubuat bagaimana? Enggak boleh sembarangan mau-maunya sendiri. 所以呢，这个我们就看见上帝要用一个人，呀，上帝要用我们，上帝要先训练我们。亲爱的弟兄姐妹，世上任何的工作，你不论做什么工作，你都要先收到装备，连接电话都要收到装备。你知道一个受过装备的人，就是接电话的，受过训练跟没有受过训练不一样的。Saudara sekalian, pekerjaan profesi apa di dalam dunia ini yang profesional, saudara, semua harus dididik, harus diperlengkapi, saudara. Bahkan resepsionis, terima telepon pun harus dilatih. Beda ya orang yang udah dilatih dengan orang yang belum dilatih. Kalau yang belum dilatih, saya pernah telepon, saudara, ada orang angkat telepon begini, dia nggak tahu itu saya, ya. Begitu angkat telepon, ring, mau apa? Udah kayak orang mau berantem, mau apa? Saudara, saya bilang, oh ini siapa? Oh ya Mose, maaf ya, seperti itu, saudara. Tetapi kalau orang udah dilatih, beda ya. Selamat pagi Ibu, selamat Bapak, ya, selamat pagi Bapak, ya ini PT apa-apa, perusahaan apa-apa, apa yang bisa saya bantu Pak, apa yang saya bisa bantu Bu. Itu orang udah udah dilatih, dan belum dilatih itu beda ya. 受过训练跟没有受过训练不一样。世上的工作都要受到训练，何况我们侍奉神，伟大的上帝，创造天地宇宙万物的神，把生命气息给我们的神，我们的前途，我们的生命气息都掌握在神的手中。像这么一个伟大之神，我们能够与他同工，他要用我们，他要我们一起在这个传福音的事工上，在教导的事工上，怎么能够随便呢？怎么能够随便呢？哦，我是自愿的，我自愿已经够好哦。我们不要以为我们这样是给上帝面子，上帝给我们面子。上帝如果要把他的工作信任我们，我们应该战战兢兢，存着高兴欢喜，千倍的接受训练，接受装备。Saudara sekalian, kalau kita mengerjakan pekerjaan di dunia yang profesional apapun, seperti saya katakan, terima telepon pun harus dilatih dulu. Apalagi kita mau melayani Tuhan.
Saudara tahu siapa yang kita layani? Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, nyawa kita di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita mau melayani Tuhan, kita memberitakan kabar baik, bagaimana tidak, bagaimana boleh tidak diperlengkapi, bagaimana boleh tidak dilatih terlebih dahulu. Jangan berkata, ada orang bilang, saya ini kan sukarela. Saudara, sukarela bukan sembarangan, saudara. Sukarela sama siapa? Saudara, oleh sebab itu, 所以为这个缘故，我们怎么样受到装备？ Saudara tahu bagaimana kita diperlengkapi, ya, melengkapi diri bagaimana? 我们怎么样受到装备呢？ 第一，我们要先认识神。 Bagaimana kita harus diperlengkapi? Yang pertama, kita harus tahu siapa yang kita layani. Bukan sembarangan, bukan manusia, tetapi adalah Tuhan. 我们要先认识我们侍奉的是神，至大的神，至大至高至尊至荣的上帝。 Yang pertama kita harus tahu siapa yang kita layani. Yang kita layani adalah Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha mulia, yang menggenggam hidup nyawa kita. Hari depan kita ada di tangan Tuhan. Kita tahu harus sikap bagaimana. Dengan gentar, dengan hormat, dan dengan sukacita. 第二，我们侍奉神，我们受到装备，我们要明白神的心意。 不然的话，我们照着我们自己所喜欢的，可能反而招来神所不喜悦的。今天有人要侍奉神，他以为怎么样呢？他以为用什么什么方法、什么东西杀鸡杀鱼、什么杀牛了、杀什么了，这些东西不是这样子的方法。Saudara, yang kedua, bagaimana kita melayani Tuhan? Kita harus tahu apa maunya Tuhan, bukan maunya kita. Kalau kita pakai apa yang jadi kemauan kita, jangan-jangan dan sangat kemungkinan adalah hal-hal yang kita pakai, cara yang kita pakai justru hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Mungkin hal yang membuat Tuhan menjadi marah. Saudara, jadi kita harus tahu isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan ada di mana? 神的心意在哪里? Isi hati Tuhan ada di seluruh Alkitab. 要明白神的心意，整本的圣经就是神的心意。第三，我们要受到装备，我们要认识神，明白神的心意，然后在技术上，ya, mengenal Tuhan dan tahu isi hati Tuhan, ya. Yang ketiga baru secara teknik, metodenya, caranya seperti itu. 弟兄姐妹，在去年，在过去的一年，我们已经用了10个月的时间，我们有用这个10个月的时间，连续讲到学习马可福音16章的马可福音，我们分成40课，从中我们能够更认识上帝，明白他的心意，知道神的心情，用怎么样的方式来敬拜主。Pada tahun yang lalu kita sudah memakai 10 bulan belajar kitab Injil Markus. Kita mengenal Tuhan melalui Injil Markus, dan juga kita tahu sifat-sifat Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau. Ya, kita sudah belajar mengenal Tuhan, cara-cara, ya, metode apa yang Tuhan suka, ya, apa yang menjadi kekejian malah. Kita sudah belajar seperti itu. Dan saya akan mengakhiri dengan himbauan Nabi Hosea. 我将要用何西亚书来结束今天的信息。何西亚书第6章 kitab Hosea, kitab Nabi Hosea pasal yang ke-6. Ya, Hosea pasal yang ke-6, 何西亚书第6章第3节，先知何西亚鼓励我们说，我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。 Hosea menghimbau kepada kita, dia berkata di dalam pasal 6 ayat 3, marilah, satu ajakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi bukan asal-asal mengenal Tuhan,
Kira-kiralah Tuhan begini, kira-kira Tuhan begitu. Tapi dikatakan sungguh-sungguh. Bahasa Mandarin berkata apa? Cili, Jing ni suoyo de liliang. Sekuat tenaga kita. Kita pakai sekuat tenaga kita. Kita belajar bagaimana mengenal Tuhan. Tidak gampang. Kita adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan mau mengenal Sang Pencipta. Saudara, itu tidak mungkin jikalau Tuhan tidak membuka diri supaya dirinya dikenal oleh kita. Mari saudara, kita belajar firman Tuhan. Kita terus belajar mengenal Tuhan yang maha besar, maha kuasa, yang gak mungkin kita bisa kenal. Tapi kita bisa kenal melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. 天父上帝，我们谢谢你的恩典。你虽然是伟大的，你虽然是创造的主，我们是被造者，我们太渺小，我们不可能认识你。但是你愿意来启示我们，把你自己启发，让我们能够明白你，认识你何等的荣耀，我们何等的感恩，帮助我们如饥如渴的竭力的认识你。Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau adalah Allah yang maha besar, maha kuasa, yang tidak mungkin kami bisa mengerti Tuhan jikalau Tuhan tidak buka diri, jikalau Tuhan tidak mengilhamkan diri Tuhan kepada manusia. Tuhan, oleh sebab itu tolong kepada kami supaya dengan rasa haus dan dahaga kami belajar seumur hidup ini, belajar mengenal Sang Cipta kita melalui firman yang Engkau sudah memberikan, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 感谢神，今天的信息告诉我们，耶稣基督设立12个门徒，是要他们常常和他在一起，这样门徒就可以一边跟随耶稣，看着耶稣怎么样传福音，学习耶稣，看耶稣，有困难的时候可以直接问主耶稣。为此让我们紧紧地跟随我们的主。Puji syukur kepada Tuhan, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memilih 12 orang untuk menjadi muridnya dan menjadi rasulnya. Tuhan Yesus menginginkan supaya mereka senantiasa sering-sering bersama-sama dengan Dia, sehingga murid-murid bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengabarkan Injil, mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir roh-roh jahat. Tuhan memanggil murid-muridnya supaya melatih dia. Mari saudara sekalian, kita dipanggil oleh Tuhan Yesus. Mari kita ikut Tuhan Yesus, kita mengiringi Yesus. Hallelujah.